di awal Islam disebarkan ataupun diperkenalkan, sebahagian ataupun sebilangan kecil di kalangan sahabat Nabi yang menerima Islam ini adalah di kalangan golongan du'afa ataupun golongan-golongan yang lemah. Seperti mana Sayyidina Bilal ibn Rabah, status dia pada ketika itu waktu memeluk Islam, status dia waktu itu adalah seseorang yang bergelar hamba. Mereka di kalangan golongan du'afa, tetapi mereka telah pun ditarbiah dan dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang wujud di dalam diri mereka? Akidah yang sahihah, pegangan yang mantap, walaupun secara zahirnya mereka di kalangan du'afa ataupun golongan-golongan yang lemah, tetapi akidah yang jitu yang wujud dalam diri mereka, walaupun berbagai ujian yang mereka hadapi, tetapi tuan-tuan dan dirahmati Allah, mereka sanggup istiqamah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang wujud di dalam diri mereka, perasaan cinta kepada Nabi dan perasaan cinta kepada Islam itu mengatasi segala-galanya. Kita walaupun saban tahun bila sampai bulan Maulid, kita sambutlah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak menzahirkan rasa sayang dan cinta kepada Nabi. Tapi kadang-kadang hanya terhenti setakat itu sahaja. Kadang-kadang ada benda lain daripada Nabi, lain daripada Islam, mereka boleh hidup senang. Tetapi dah dalam diri ni perasaan sayang kepada Nabi dan perasaan sayang kepada Islam itu mengatasi segala-galanya. Apa pun hampa nak buat, akan ku tetap untuk istiqamah di atas landasan yang dibawa dan diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat inilah yang perlu kita wujudkan di dalam diri kita, hasil daripada sambutan yang kita sambut tiap-tiap tahun ini. Jangan hanya terhenti dengan selawat belarak, jangan hanya terhenti dengan mendengar ceramah, jangan hanya terhenti dengan mai makan kenduri maulid dan sebagainya, tapi kita nak lebih daripada itu dalam diri kita. Kita nak sayang, cinta, kasih kepada Nabi dan Islam itu mengatasi segala-galanya. Para sahabat Nabi membuktikan perasaan sayang mereka kepada Nabi bukan seperti kita, tuan-tuan. Kita hanya buat program maulid. Sahabat Nabi, tuan-tuan, mereka nak buktikan mereka sayang kepada Nabi, mereka sanggup tinggalkan tanah air yang mereka sayang. Kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah Nabi ini adalah satu peristiwa yang nak menceritakan kepada kita para sahabat Nabi dan Nabi walaupun mereka sayang dan cinta kepada tanah air, tapi atas dasar nak memperjuangkan Islam, nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, mereka sanggup meninggalkan tanah air yang mereka sayang. Tuan-tuan, tanah air siapa tak sayang? Tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, berbagai kenangan kita wujud di tanah air kita. Tang mana tempat pun kita pergi, tanah air kita tetap ada dalam hati dan jiwa kita. Tanyalah siapa pun. Akhirnya bila menantu nak sampai rumah, menantu telefon lah mak mentua dia, mak siap dah lagi ni, cek nak sampai dah ni. Aku siap lama dah, duduk tunggu mu tadi, dia kata. Aku siap lama dah, dia kata, duduk tunggu mu tadi. Beg pun tak pergi pintu dah. Bila menantu dia sampai, menantu dia tak ada nak turun kereta lagi, dia buka bonet dah, boh beg dalam tu. Pasal pak punya seronok nak pergi berjalan dengan menantu. Daripada tempat kita nak sampai Cameron Highland jauh jugalah, lebih kurang 3 jam. Orang lain kalau 3 jam tak buat kereta, duduk belakang, lena dah. Dia dah 3 jam tu tak lena. Pasal apa? Duduk sembang bak strawberry. Duduk sembang bak strawberry, dia kata, buah strawberry ni sedap ke tak sedap? Depa duk abak kata sedap buah strawberry ni. Cameron Highland ni lagu nak, depa abak kata sejuk. Duduk sembang bak sejuk pula. Akhirnya bila sampai, menantu dia bawa lah pergi cari hotel apa semua, kemudian buat pergi berjalan di ladang strawberry, buat pergi makan es krim strawberry, segala-galanya lah strawberry, buat pergi di ladang teh dan sebagainya. Dekat nak masuk 3 hari, dia tanya menantu dia, mak, kalau menantu dia nama mak lah, minta maaf siapa nama mak nak pinjam sah. Dia kata, mak, bila kita nak klik dia kata. Dia tanya dah, bila nak balik? Padahal tak cukup 3 hari lagi. Pasal apa yang dia tanya nak balik tu? Ataupun teringat tanah air. Jangan kata hak jalan dalam negara kita, jalan di luar negara teringat juga tanah air. Depa kata, ustaz, ada satu tempat tak ingat langsung tanah air. Di mana? Dia kata di Mekah.
Dialah waktu sampai di Mekah dia pun semangatlah buat umrah. Setiap waktu dan setiap masa duduk dalam masjid sampai tak keluar. Habis mayang waktu mayang sunat, pas mayang sunat baca Quran, pas baca Quran tak wujud dalam diri kita. Salahkah sayang kepada tanah air? Salahkah cinta kepada tanah air? Tak salah. Nabi pun sayang kepada tanah air. Para sahabat Nabi pun sayang kepada tanah air. Salahkah sayang tanah air? Tak salah. Tapi yang salah, sayang kepada tanah air itu mengatasi sayang kepada Nabi, mengatasi sayang kepada Islam. Yang itu yang salah. Maka inilah yang dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Bila mana mereka duduk di Mekah dalam keadaan menyebarkan Islam, ambil masa lebih kurang 13 tahun. Mereka tak boleh pergi dah. Umat Islam tetap menjadi minoriti pada ketika itu. Tak sampai 400 orang yang memeluk Islam. Maka pada ketika itulah, setelah mana Nabi mendapat arahan daripada Allah, maka Nabi pun buat keputusan untuk meninggalkan kota Mekah dan nak berpindah dan nak berhijrah menuju ke bumi Yathrib, ataupun diletakkan nama oleh baginda Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Oleh Allah Subhanahu wa taala pindah zaman tu, maklum sajalah dengan keterbatasan kenderaan yang ada pada ketika itu, apa hak yang mereka boleh bawa, dan banyak benda hak mereka terpaksa tinggal. Rumah yang mereka sayang terpaksa tinggal, pekerjaan yang mereka miliki terpaksa tinggal, kekayaan yang mereka ada terpaksa tinggal, ternakan dan juga tanam-tanaman yang mereka dah ada waktu duduk di Mekah terpaksa tinggalkan. Sebagian daripada para sahabat Nabi duduk sembang di masjid Nabi. Dalam duduk sembang tu ada sebahagian daripada sahabat Nabi perasan Nabi sebab ataupun sedih. Maka sahabat Nabi pun tanyalah kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang membuatkan kamu sedih? Jawab Nabi SAW, aku melihat Mus'ab bin Umair lalu tadi ni. Sahabat Nabi tanya lagi, apa kaitan Mus'ab bin Umair dengan kamu sedih ni? Jawab Nabi, aku terkenang kehidupan Mus'ab waktu hidup di Mekah. Mus'ab bin Umair sewaktu hidup di Mekah, hidup dalam keadaan kaya kerana dia di kalangan keluarga yang kaya. Namun bila mana dia nak bersama dengan Islam, nak istiqamah bersama dengan Nabi SAW, dia sanggup meninggalkan tanah air Mekah dan dia sanggup meninggalkan kekayaan yang dia ada di Mekah, hijrah bersama dengan Nabi SAW, hidup di bumi Madinah bersama dengan Nabi SAW. Dia sanggup hidup dalam keadaan kemiskinan. Asalnya kaya, lepas berhijrah atas dasar nak bersama dengan Nabi dalam keadaan miskin. Kemiskinannya itu dizahirkan pada pakaian yang menyebabkan bila mana Nabi melihat pakaiannya, Nabi mengalirkan air mata, terkenang kehidupan Mus'ab di Mekah. Pakaian yang pakai oleh Mus'ab pada ketika itu dilihat oleh baginda Nabi, iaitulah pakaian yang penuh dengan tampung-tampung. Allahu Rabbi, sahabat Nabi, orang yang memperjuangkan Islam, yang rapat hubungan dengan Nabi SAW. Lagi itu kita, Allahu Rabbi, berbagai kekayaan yang telah pun direzekikan oleh Allah kepada kita yang hidup di penghujung zaman ini. Berbeza dengan mereka yang hidup di awal penyebaran Islam. Mereka sanggup hidup dalam keadaan kemiskinan semata-mata untuk bersama dengan Nabi. Dan yang paling hebat lagi, mereka sanggup menzahirkan sayang dan cinta mereka kepada Nabi dan Islam itu, walaupun mereka terpaksa gugur ataupun mati syahid di medan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup mengorbankan kekayaan, sanggup mengorbankan masa, sanggup mengorbankan tanah air, dan yang lebih hebat, sanggup mati kerana nak menegakkan agama Allah dan nak mempertahankan Nabi SAW. Perjuangan yang jitu, pengorbanan yang hebat yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. 23 tahun Allah Ta'ala kurniakan kejayaan, sanggup melakukan apa saja demi untuk mempertahankan Islam dan demi untuk mempertahankan baginda Nabi SAW. Bagaimana beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan adanya golongan-golongan ataupun sebahagian daripada non-Muslim yang sanggup menggunakan media massa menghina junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
insan yang kita sayang, insan yang kita cinta, insan yang sanggup berkorban segala apa saja demi untuk memberi kebahagiaan kepada kita. Maka sampailah masa pada hari ini, masa kita nak membuktikan rasa sayang dan cinta kepada Nabi, untuk sama-sama kita bersatu di kalangan umat Islam untuk mengkuatkan sama-sama umat Islam ini demi untuk mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.